politik juga, macam dalam politik demokrasi, parlimen kena bersidang. Ya. Kalau parlimen tak bersidang, sekolah boleh bersidang. Orang boleh ketawakan kita, ya. Bila orang ketawakan kita, integriti kita at stake. Integriti kita menjadi jatuh. Sesebuah negara yang hendak dipandang tinggi oleh pelabur, yang nak menarik sokongan peniaga-peniaga, yang nak memberikan keyakinan kepada suasana yang kondusif untuk ekonomi, integriti mesti kuat, mesti tinggi dan mesti dipandang mulia. Kalau integriti sudah tidak ada, kita ni antara alam demokrasi ataupun alam autokratik, ataupun alam-alam politik yang lebih buruk. Ini memberikan kedudukan yang rendah di mata pandangan dunia kepada negara kita, dan ini menyukarkan pemulihan ekonomi. Dan sekali lagi, rakyat akan menerima kesan yang lebih buruk. Parlimen bukan saja tidak bersidang, tetapi hujah-hujah yang diberikan oleh pihak-pihak nampaknya boleh ditertawakan, ya. Dan dengan alasan orang tua 100 tahun, ahli parlimen 60 tahun ke atas, ahli parlimen ada 100 orang, dan pelbagai alasan yang lain. Dan kemudian datang pula satu ordinan yang meletakkan negara kita ni tak boleh kata kerajaan kita tak ada majoriti. Siapa kata kerajaan kita hanya kerajaan minoriti, itu sudah jadi salah dari segi undang-undang, ya. Jadi kalau kita tempang, kita buat undang-undang dan kita kata, siapa kata kita tempang, maka orang ini kena masuk penjara 2 tahun. Tapi bila kita jalan, orang nampak kita tempang. Jadi itu satu masalah, ya. Jadi kita mengundang-undangkan supaya orang tak kata kita tempang dan menafikan hakikat ketempangan kita. Ya. Jadi saya kira saya dah umur 61 tahun lebih sikit. Inilah fasa-fasa lucu yang pernah saya hadapi dalam hidup saya, ya. Jadi sebelum ini tak adalah selucu ini, ya. Jadi kalau kita buat undang-undang melarang orang bercakap perkara yang begitu, jadi saya kira negara kita semakin mundur. Dan kebetulan ini berlaku di tangan Islamis, what so called Islamis, ya. Dan kumpulan Islamis ini asalnya datang untuk membetulkan keadaan negara, to reform, ya. Kalau kita ambil gerakan Islam di Malaysia, sebahagian besar berpunca daripada gerakan yang diasaskan oleh Hassan al-Banna, ya, seorang reformis pada abad moden ini. Dan sebahagian besar daripada pemimpin-pemimpin gerakan Islam Malaysia berinspirasikan gerakan Hassan al-Banna di Mesir, ya. Pada umumnya adalah keadaan di Mesir adalah satu keadaan penuh dengan kediktaturan dan penuh dengan pemisahan agama daripada pemerintahan. Dan mereka ini kononnya sebagai reformis Islamis yang berjuang berpuluh-puluh tahun dengan slogan-slogan seperti Islam adalah penyelesaian terbaik. Kalau Islam mentadbir, ekonomi akan jadi baik. Orang dapat kerja dan rakyat akan senang. Rasuah akan dihapuskan. Tak ada lagi politik wang, tetapi adalah politik nilai-nilai murni. Kehakiman dan kedaulatan undang-undang akan ditegakkan. Ya, tak ada pintu belakang, semua pintu depan. Malangnya, kawan-kawan kita yang Islamis yang dulu ada usrah, pemimpin kerajaan dulu dia tak ada usrah. Dia tak ada tamrin. Dia tak ada tarbiyah. Dia tak ada syurga dan neraka kononnya pada pandangan kita, ya, pada anggapan kita. Mereka hanya terlibat dalam politik kerana kepentingan-kepentingan tertentu.
dan kitalah pasukan yang akan membetulkan negara. Ya. Jadi saya berharap kita semua dan juga pemimpin-pemimpin ini buat satu revision ya. Orang panggil muhasabah sebelum terlambat. Ya, jangan sampai kita sudah terlajak dan kita mengikuti langkah syaitan, kita meneruskan yang salah apabila kita telah terlajak ya. Syaitan dia telah buat satu kesalahan, iblis dia tak tunduk kepada Adam, tetapi dia tak nak rundur daripada kesalahan dia. Dia continue kesalahan itu dengan mengingkari lagi arahan-arahan Allah SWT dan sanggup menderhakai seterusnya sepanjang masa. Dan ini saya kira adalah satu perkara yang amat memalukan ya. Amat memalukan macam mana gerakan Islam yang pegang dengan prinsip-prinsip akhlak, dengan prinsip-prinsip demokratik sekarang telah memberikan mesej yang salah kepada Islam. Ya. Kalau orang bukan Islam tengok pemimpin Islam dalam kerajaan Perikatan Nasional sekarang, adakah ini Islam? Ya, boleh menghalalkan, tekan ahli parlimen untuk kukuhkan kuasa, ambil ahli parlimen ini jadi penyokong mereka untuk cukupkan kerusi dan melakukan tindakan-tindakan di luar daripada mandat rakyat. Dan bila dah dapat jadi menteri-menteri, bilangannya begitu besar. Sampai 70 orang dalam kabinet menteri dan timbalan menteri. Dan kos kepada rakyat begitu besar. Dalam masa rakyat sangat mengharap pengorbanan dan contoh teladan. Ya. It's not about money. Ya. Tetapi macam mana awak boleh menghayati kesusahan rakyat? Masa rakyat susah, awak patut naik gaji ke dari segi semangat ataupun patut turun gaji? Ya. Di mana yang kita laungkan Umar Al-Khattab, Umar Al-Abdul Aziz, kesederhanaan Rasulullah, mana dia? Bila nak buktikan ini semua ya? Bila kita nak praktikkan ini? Anda semua dah jadi menteri, dah masuk dalam kabinet, rakyat tengok ya, pencapaian mana dia, delivery mana dia, pengorbanan mana dia, mana role model, mana prinsip-prinsip yang dilaungkan, mana dia. Jadi saya kira ini satu signal yang sangat memalukan, yang sangat buruk. Soalan yang pertama yang ditanya ni, apakah pandangan Datuk terhadap Grand Coalition yang dicadangkan oleh parti Amanah? 5-6 bulan lepas saya bercakap tentang konsolidasi nasional ya. Saya membawa konsep Kintsugi ya. Saya baca pronounce ni betul ke tidak saya tak tahulah. Kintsugi. Kintsugi ini adalah di mana sesuatu yang pecah, yang berharga dicantumkan semula dan tidak dibuang kerana pecahnya itu. Dan cantuman itu pula dilakukan dengan teliti dan menggunakan emas sebagai material untuk cantuman itu. Menjadikan katakan tembikar yang pecah. Bila dia letakkan garis-garis emas di tempat yang pecah itu, menjadikan tembikar itu begitu berharga dan bernilai. Walaupun dia baru ni pecah ya. Jadi saya dah kemukakan 5-6 bulan yang lepas ya. Dan dalam real politik Malaysia, PH masih lagi tonggak yang paling besar. Dalam politik negara kita, kalau kita nak stabil, kita kena ada parti tonggak. Ya. Parti yang menjadi anchor. Anchor politik negara kita masih lagi PH. PH sebagai coalition ya. Kecuali DAP tinggal PH atau PKR tinggal PH atau Amanah tinggal PH, lainlah. Selagi tiga parti ini intact, PH adalah anchor politik negara kita Malaysia. Dari segi bilangan kerusi yang kedua besar selepas PH adalah UMNO. Ya, kita suka tak suka, UMNO lebih besar daripada PAS.
PAS ada 18, UMNO ada lebih kerusi daripada itu. Ya. Dan oleh kerana itu, apabila negara kita dalam keadaan pecah, hancur dari segi rangka politik, kita lagi bukan di atas landasan yang betul. Dari segi pemulihan ekonomi, kita tidak ada di atas landasan yang betul. Dari segi akhlak dan moral dan prinsip-prinsip murni, kita tidak telah tergelincir jauh. Adalah mustahak semua pihak mencari jalan mencantumkan kekuatan-kekuatan dengan parameter utama ialah meletakkan parti yang mendapat mandat sebagai parti memerintah negara. That is the first parameter, ya. The first principle, prinsip yang pertama. Get back the mandate kepada orang parti yang dapat mandat. Adapun PAS bersatu dan UMNO dengan dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin tidak ada mandat yang sah daripada rakyat. Ya, dalil dia yang paling besar, Tuan Guru Haji Hadi ni jiwa dia tak tenteram. Ya, saya bukan pakar psikologi, tapi kata orang psikologi, jiwa tak tenteram ini, hujah dia tu sentiasa bertukar-tukar. Mula-mula dia kata langkah Sheraton adalah langkah tebuk atap. Bukan kita kata, bukan kita letak perkataan itu dalam mulut Tuan Guru Haji Hadi, tak ada. We never put this word into his mouth. Kuda tu sendiri yang kata, ya. Orang putih katalah dalam proverb orang putih, from the horse's mouth, gitu sendiri, ya. Kuda tu yang bercakap. Dia kata ini kerajaan tebuk atap. Ya. Saya pun tak boleh imagine rumah macam mana yang boleh tebuk atap. Ya. Kalau rumah banglo susah juga. Maknanya rumah orang kampung, rumah orang miskin, atap dia atap zinc, dia masuk tebuk dalam tu. Dan dunia tahu, lama jargon ataupun slogan ini terpakai, tebuk atap, kerajaan tebuk atap. Kerana apa? Kerana nak neutralizekan, nak membetulkan anggapan kerajaan PN ini adalah kerajaan pintu belakang. So bukan pintu belakang, tapi naik ikut atap. So mana lebih teruk? Saya rasa it's better to go through the door rather than through the roof. Ya. Tapi nak menunjukkan Tuan Guru Haji Hadi ni dari segi tekanan jiwa, dia rasa tak sedap. Jadi kalau kerajaan tebuk pintu belakang sangat buruk, jadi kerajaan tebuk atap lebih baik. Dan kemudian 2-3 minggu yang lepas dia kata sebenarnya bukan kerajaan tebuk atap. Ini kerajaan langkah kanan. Ya. So sakit jiwa tu, ya. Jadi tak tenteram jiwa. Kalau di atas muka bumi pun dah tak tenteram jiwa, saya tak kira di akhirat tenteram jiwa. It's very simple. Siapa curi barang orang, itu dikira zalim. Ini bukan barang. Ini mandat. Siapa yang beri mandat? Saya salah seorang yang beri mandat. Adakah saya setuju dengan langkah yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Hadi dan rakan-rakan dia? Jawabnya, sampai sekarang saya tak bersetuju. You already curi mandat saya. Saya tak akan reda. Berapa orang macam saya boleh angkat tangan lah dalam internet, ya. Dalam dewan ni tak ramai lah. Tapi dalam internet yang tonton ni boleh angkat tangan masing-masing. You agree or not? You setuju ke tidak kerajaan ni curi mandat awak? Setuju ke tidak? Tanya rakyat, tanya pengundi. Kalau jawapannya tak bersetuju dan memang itulah sebenarnya yang berlaku, so macam mana? Itu sebab jiwa rasa tak tenteram. Langkah kanan ke, langkah kiri ke, kita tak boleh curi barang orang kerana kita langkah kaki kanan, kita boleh ambil beg orang. Boleh ambil motosikal orang. Pasal saya turun rumah tadi, langkah kanan. Turun-turun, motosikal ada kunci. Di situ, kita pun start bawa lari. Habislah negara kita macam tu, Tok Guru. Habis. Habis. So, macam mana kita nak didik rakyat kita ni?
Kalau semua orang ada fikiran macam itu, turun rumah, ada pisang tepi jalan, potong, ambil. Pasal apa ambil? Langkah kanan saya. Ya, ada kereta letak tepi jalan, start, bawa balik. Langkah kanan saya. Ada handphone orang, ambil. Langkah kanan saya. Ada duit dalam tabung negara, ambil. Langkah kanan saya. Matilah macam tu. So, prinsip yang salah. Tetapi balik kepada analisa jiwa. Ya. Pasal, saya bercakap sikit analisa jiwa ni, pasal Menteri Besar Terengganu kata, mental Tengku Razali tak sihat. Mentally sick, you see. The state of mental is need to be examined. Ya, kata, saya baca dalam Star lah, sebab tu saya cakap Inggeris. Dalam Star buat laporan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu kata, kedudukan minda Tengku Razali meragukan dan patut diperiksa oleh pakar-pakar. Ya. Jadi apa nama ni, dari segi masalah ini belum settle. Jadi Tok Guru Haji Hadi, walaupun dia kata langkah kanan, saya kira ini adalah bukti bahawa kerajaan PN rasa dia tidak duduk di atas landasan yang betul. Kita bercakap bagaimanakah mandat yang sebenar itu yang Datuk sebut tadi boleh dikembalikan. Dan soalan yang saya dapat daripada live ni adalah antaranya kita kena buat temikat barulah, kena cantumkan balik. Bolehkah dalam cantuman itu kerjasama dengan UMNO? Apa pendapat anda? Dalam dunia politik Malaysia hari ini, kita kena pergi by parameters. Ya. Apa keutamaan negara kita pada hari ini? Yang pertama, keutamaan negara kita adalah meletakkan semula landasan demokratik, memulihkan mandat kepada parti yang sah dipilih, iaitu Pakatan Harapan. Dan next, yang kedua adalah yang banyak kursi adalah UMNO. Jadi, kalau kita kata kita nak cantumkan negara kita, dalam mandat PH, dalam mandat Pilihan Raya dulu, ada 2-3 komponen. Komponen yang pertama adalah Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kemudian diikuti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. That is the mandate. Ya. Itu mandat. Kalau dalam pilihan raya itu kita kata Tun Perdana Menteri akan Tun Dr. Mahathir akan jadi Perdana Menteri sampai habis penggal. Lainlah. Ya. Tapi masa PH buat mesyuarat majlis tertinggi, kita bersetuju bersama-sama 4 parti adanya pergiliran Perdana Menteri di antara Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini diberitahu kepada rakyat dan ini jadi janji PH. Bila rakyat undi sekali dengan package itu. Dia tak undi separuh-separuh. Kecuali kita kata tak ada, Tun akan jadi Perdana Menteri sampai bila-bila, okey, fine. Tapi itulah yang kita berikan pada rakyat. So, itulah tonggak mandat yang pertama. Tonggak mandat yang kedua adalah manifesto PH. Ya. Nak turunkan PTPTN, nak bantu pelajar PTPTN, nak turunkan itu, nak baikkan ini dan lain-lain lah. Tiba-tiba manifesto PH ini telah ditolak oleh pemimpin PH sendiri. Ya. Dia kata manifesto ni kita tak boleh buat. Ini bukan kitab suci. Kita letak tepi, ya. Saya pun tak ingat siapa kata, ya. Saya pun tak ingat siapa kata, ya. Tapi saya perasanlah ada orang kata macam tu, ya. Dan dibawa pula hujah-hujah mengapa kita tak boleh laksanakan manifesto. Macam-macam hujah lah, saya pun tak ingat lah sebahagian hujah-hujah itu. Tapi ala kulli hal, tak adalah manifesto tu. So kalau kita nak masuk pilihan raya semula, manifesto orang demikian, orang itu akan jadi pemimpin bersama-sama. Kita nak lancar manifesto baru, orang akan kata dulu manifesto bukan dah buang ke? So tak boleh nak mula.
Ya. Kan orang ni kata manifesto tak boleh pakai. Macam mana sekarang boleh pakai? Apa bukti pula manifesto akan datang orang benda tu boleh pakai? Ini masalah ya. Jadi pemimpin yang tak pernah terlibat dalam kerajaan PH macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada lebih standing. Ya, kerana dia tak pernah kata manifesto kita buang. Jadi bolehlah kita lancar manifesto akan datang pilihan raya. Ya. Kalau orang dah buang nak lancar tak boleh dah. Dia macam kita buat roket, baru ni kita dah roket kita dah buang tepi, nak buat roket baru siapa nak naik? Kalau tak ada manifesto masuk pilihan raya boleh. Tapi nak janji apa? Ya? Jarang-jarang lah parti masuk pilihan raya tak ada manifesto kan. Baik. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah menstabilkan politik negara. Bila dah mandat dipulihkan pada PH, kita kena stabilkan politik negara. Yang ni Tuan Guru Haji Hadi kata kita kena bersatu. Bolehlah bersatu di bawah mandat yang sah. Jangan bersatu bawah mandat yang salah. Ya. Tak betul tu. Awak curi mandat kemudian bersatu bawah awak. Mana ada macam tu. Ya. Kalau macam tu tutuplah balai polis. Perompak datang ambil senjata, okey saya dah ada senjata, duduk bawah saya semua. Tutuplah balai. Dia kena bersatu bawah balai tu. Ya. Jadi PAS nak bersatu, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, silakan. Tan Sri Muhyiddin nak bersatu, silakan. Datuk Seri Azmin nak bersatu, silakan. Tun Mahathir nak bersatu, silakan. PAS nak bersatu, silakan. PBS nak bersatu, silakan. Warisan nak bersatu, silakan. Di bawah mandat yang sah yang telah dipilih oleh rakyat. Iaitu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas Dr. Mahathir dan negara dicantumkan. Jadi tak timbullah masalah UMNO ke, PAS ke, Warisan ke, Tengku Razali ke, siapa-siapa pun kita mobilisasikan ke arah kestabilan politik negara supaya kita boleh fokus kepada kebajikan rakyat dan pembangunan ekonomi. Termasuklah kalau pejuang sekalian. Semua sekali lah saya dah sebutkan untuk Dr. Mahathir dan lain-lain lah.